Assalamualaikum dan selamat malam, salam hormat. 21/8/21, Malaysia secara rasminya menerima Perdana Menteri ke-9 apabila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah sebagai Ketua Kerajaan Pusat yang baharu. Dan semalam genap 100 hari, Datuk Seri Ismail Sabri mengetuai pentadbiran negara dan kita semua mendepani ujian, menangani cabaran dan merentasi dugaan yang sebahagian besarnya dibawa dalam bentuk COVID-19 dan juga perkara-perkara lain yang terheret rebah bersama-sama dengan pandemik. Jadi malam ini, malam ke-101 Perdana Menteri ke-9, akan kita luang dengan mengupas beberapa perkara khususnya berkenaan dengan politik, perjalanan politik beliau, ekonomi dan juga hala tuju hari-hari mendatang. Dan untuk tujuan itu saya bersama-sama dengan dua tetamu sekarang ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Osman Desa, pengerusi veteran UMNO Malaysia. Apa khabar Datuk? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama kami. Dan juga Dr. Mat Syukri Shuib, pensyarah kanan hal ehwal dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Dari jauh, Doktor? Alhamdulillah, daripada jauh. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih juga kerana sudi bersama-sama kita lagi. Okey, baik. Terus saja kepada apa yang kita angkat sebagai topik. 100 hari Perdana Menteri, perjuangan berterusan. Anda kami alu-alukan untuk mungkin mengajukan pendapat, bertanyakan soalan di talian yang kita buka seperti biasa 0326979767 ataupun 26979768. Dan siaran ini anda juga boleh ikuti menerusi Facebook Live dan juga YouTube streaming bernama TV. Okey, pertama sekali mungkin secara umum terlebih dahulu ingin saya tahu overview ataupun perspektif selepas 100 hari terhadap pentadbiran yang amat berhormat Perdana Menteri ke-9 ini. Mungkin Datuk kita mulakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga semuanya sihat. Alhamdulillah, Wan. Pertama sekali untuk kita menganalisa 100 hari ini pada saya adalah satu jangka yang pendek. Ada satu jangka yang pendek. 100 hari ini mungkin tak banyak benda kita boleh lihat. Banyak masalah-masalah yang sedang diatasi dan sedang berlaku. Sama ada masalah yang dibuat oleh mana-mana pihak. Tapi apapun, saya ingin mengucap syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita, yang pada umumnya dapat membawa negara ini dalam keadaan yang baik dan tenang 100 hari ini. Alhamdulillah. Okey, satu fakta yang kita tidak boleh lupa ialah Datuk Seri Ismail Sabri merupakan Perdana Menteri dari UMNO yang pertama selepas parti kerajaan itu tumbang setelah sekian lama. Jadi banyak expectation, Datuk. Orang mahu melihat UMNO yang baru, orang mahu melihat Perdana Menteri dengan susuk figura yang baru yang kita pun tak tahu apa yang kita nak, tapi sekurang-kurangnya kita mahu sesuatu yang baru. Ini tekanan juga untuk UMNO, Datuk rasa? Ya, memang betul. Datuk Seri Ismail Sabri ini adalah naib Presiden UMNO. Alhamdulillah, beliau menjadi Perdana Menteri dan kali ini adalah Perdana Menteri daripada UMNO. Oleh sebab itu, Perdana Menteri kita yang kebetulan yang daripada UMNO perlu diberi ruang untuk melaksanakan amanahnya dengan baik, supaya negara ini dapat dilihat jelas misi, visi dan dapat menstabilkan politik, juga memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kalau berjayanya Datuk Seri Ismail Sabri, maka kita orang UMNO, khususnya macam saya veteran UMNO ni, rasa seronok. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana Perdana Menteri daripada UMNO dapat berbakti kepada kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia, dan kita dapat perform baik. Ini kalau sekiranya apa yang berlaku tidak baik atau di sebaliknya, maka UMNO juga akan mendapat tempiasnya daripada perkara tersebut. Jadi sebab itu semua pihak kita kena support, bukan UMNO saja sebenarnya, semua parti-parti lain juga kena support supaya Datuk Seri Ismail Sabri dapat meneruskan tugasnya dengan baik, dengan sempurna untuk
kebaikan semua. Okey, Dr. Syukri, perspektif yang sama, dari sudut yang sama, ingin saya tanyakan juga bagaimana apa yang doktor boleh analisis untuk 100 hari ini. Ya, terima kasih Yang Bahagia Datuk. Saya pun sama juga dengan Datuk pendirian kita, iaitu mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas kepimpinan yang telah beliau jalankan selama 100 hari ini. Perkiraan kita, Datuk, keadaan sangat mencabar. Betul. Ya, kita melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil alih pada nombor yang cantik, 21, 8, 21. Ya, pelantikan yang mungkin ada segelintir tidak menduga, ya, seorang pemimpin daripada UMNO, iaitu berjawatan hanya naib Presiden UMNO, tetapi itulah rezeki Allah SWT. Ya, itu qada dan qadar. Ya, Allah SWT yang tetapkan dan tentukan qada dan qadar itu. Maka third rank pemimpin ini menjadi Perdana Menteri, yang mana di atasnya ada presiden, ada timbalan presiden. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam konteks ini juga satu cabaran yang cukup besar, bukan sahaja kepada negara, tetapi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri. Bagi saya 100 hari ini adalah proses untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya memang seperti mana Datuk sebutkan tadi, tidak banyak boleh dilakukan, ya, dalam masa 3 bulan lebih ini. Tetapi beliau bagi saya berjaya untuk mengkoordinasi pemimpin-pemimpin. Ya, apatah lagi beliau hanya berjawatan naib presiden parti, yang di dalam itu ada gabungan. Dia UMNO, tapi dalam Barisan Nasional itu sendiri ada pengerusi pula. Pengerusi iaitu Presiden UMNO itu sendiri. Kemudian ada parti-parti komponen yang ada presidennya masing-masing dan pendiriannya masing-masing. Kemudian kerajaan yang dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini bukan saja Barisan Nasional, tetapi dia berbentuk persekutuan dalam persekutuan. Ya, kita melihat ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, di dalamnya juga ada pengerusi, ada presiden, parti-parti, dan juga ada GPS. Jangan kita lupa, ini pertama kali juga di dalam sejarah negara, iaitu sebuah negeri ditadbir oleh satu gabungan parti politik anak negeri, iaitu GPS di Sarawak, yang juga memberi kekuatan kepada kerajaan. Jadi ada 3 kelompok. Jangan lupa Sabah pula, GRS, yang hari ini juga bercadang untuk mendaftarkan parti mereka. Jadi dalam konteks ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya fikir cabaran yang utama ialah unification, penyatuan, bukan pasal penyatuan rakyat saja, tetapi penyatuan pemimpin-pemimpin kanan dalam parti yang pelbagai yang berada di dalam blok kerajaan. Dan pada masa yang sama, perdamaian berjaya dibentuk juga dengan Pakatan Pembangkang yang diketuai oleh PH dan sebagainya. Itu kali pertama juga. Jadi pertama kali. Jadi ini kita melihat bahawa dalam proses ini, jiwa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu ialah bersifat harmoni dan maukan perdamaian untuk beliau menggerakkan dasar. Jadi 100 hari ini saya fikir ialah proses untuk mendamaikan banyak pihak dan juga memimpin pemimpin-pemimpin. Mereka ni elit. Bagaimana nak memimpin elit-elit ini supaya mereka ni kelihatan terpimpin. Datuk sendiri pun lama duduk dalam parti politik, duduk dalam, bukan senang nak mengurus pemimpin-pemimpin politik yang di peringkat atas yang bertaraf elit ni. Tetapi saya melihat ini adalah unsur kejayaan pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam senario 100 hari yang kita bincangkan. Dr. Syukri dah lama dengan kita. Selalu kita dapatkan pandangan, pendapat berkenaan dengan politik dan sebagainya. Dan doktor juga antara yang lantang dan terbuka, memuji, mengkritik. Doktor ada pandangan doktor sendiri. Jadi selepas sebelum ini mungkin fasa-fasa yang agak lantang, adakah figura Datuk Seri Ismail Sabri ini figura yang menyejukkan hati-hati yang panas, bukan doktor sajalah, maksudnya orang-orang lain juga? Saya faham situasi yang disebutkan oleh Wan itu, ya. Kita mengharapkan juga Malaysia ini tidak terlalu panas dengan isu-isu sensasi. Itu yang kita harapkan, ya. Proses kita ialah untuk mengkoordinasi gerak kerja. Jadi saya fikir dalam pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri ini, sebab itulah diadakan perdamaian dengan pihak pembangkang, ya, berjaya koordinasi pemimpin supaya proses keamanan itu, ya. Kalau sekiranya tidak ada isu yang menggugat negara, jadi ahli-ahli akademik, penganalisa sebagainya tidak perlu melantangkan suara untuk menyuarakan pandangan rakyat daripada bawah ni. Kita yang kita risau tu, ya. Pandangan rakyat ni, pandangan umum. Ini bukan saja soal masa depan pemimpin, pelantikan Perdana Menteri, pelantikan menteri, pelantikan kerajaan ni. Ini bukan saja soal pemimpin elit.
Ini adalah denyut nadi rakyat, periuk nasi rakyat, kehidupan rakyat. Petani, pesawah, pemandu teksi, tentera, polis, pesyarah, guru, ustaz dan sebagainya bergantung harap kepada keutuhan umarak. Umarak jadi keteguhan pemimpin ni adalah satu keutamaan yang menjadi fardu dalam politik ni. Jadi sebab itulah kita perlu menyuarakan pandangan lantang tetapi tidak bersifat subversif. Tetapi kita memberikan kritikan yang boleh mungkin digunapakai oleh pihak kerajaan dan pemimpin untuk dilaksanakan demi manfaat semua. Jadi rakyat sentrik. Jadi saya fikir Datuk Seri Ismail Sabri ini, macam Wan sebutkan tadi pun lah, kita memaparkan melihat kemesraan, mampu untuk berunding, proses perundingan, persuasion, macam mana nak berkomunikasi dengan baik. Ciri-ciri pemimpin ni utama ialah komunikasi, Wan. Kalau kita tengok dalam PKP Datuk kan, PKP yang Muhammad Perdana Menteri ini dulunya Menteri Pertahanan yang berjaya mengkoordinasikan sebagai jurucakap negara. Beliau menjadi jurucakap kepada kerajaan dalam mengumumkan SOP pentadbiran kerajaan. Jadi ini saya fikir tidak ada isu yang berat timbul daripada komunikasi yang dibuat oleh Yang Muhammad Perdana Menteri ini. Jadi beliau sudah kelihatan mampu menjadi jurucakap yang boleh dipahami dengan mesranya oleh rakyat. Jadi ini antara ciri-ciri. Satu poin dah di situ. Satu poin dah di situ. Satu merit dah di situ. Baik. Datuk, sedikit undur ke belakang. Perdana Menteri daripada bukan Presiden UMNO, satu-satunya setakat ini, dan kalau kita lihat ini, kita ingin tahu adakah ia satu perkara yang menjanggalkan ataupun ia satu kekuatan sebenarnya untuk Datuk Seri Ismail Sabri. Sebenarnya tak pernah berlaku sebelum ni, Dr. Shukri dan Wan. Tetapi ini adalah satu kelebihan, ini adalah satu pengorbanan, ini adalah satu kebaikan sebenarnya. Kalau kita lihat betapa indahnya UMNO sendiri pun, Presiden bersetuju, timbalan Presiden bersetuju, semua MT bersetuju dan menyokong, kita katakan, naib Presiden untuk dipilih sebagai Perdana Menteri. Inilah hebatnya UMNO dari segi pengorbanan. Untuk kita buat sesuatu benda yang baik, kita mesti ada pengorbanan. Kita mesti ada pengorbanan. Dan Datuk Ismail Sabri pula, saya tertarik yang Dr. Shukri sebut tadi. Saya nak sebut dari segi personality lah Datuk Seri Ismail Sabri sikit, Wan. Saya sebenarnya sebelum saya datang sini, saya ada hantar gambar kita punya poster tu kepada Perdana Menteri. Dia jawab WhatsApp saya, dia buat macam tu. Itulah sebenarnya Datuk Ismail Sabri yang pada saya, dia ni orang yang tenang. Dan orang yang tidak ada kontroversi. Dia boleh diterima di Parlimen. Semua ahli-ahli Parlimen, termasuk pembangkang, dengan transformasi yang dia buat dalam politik. Tak ada orang nak cari gaduh dengan tak ada orang nak cari gaduh. Kalau kita bandingkan, Wan, dengan, saya minta maaf cakap lah, katalah Perdana Menteri terdahulu. Semua ada orang nak bergaduh dan ada yang dia bergaduh. Saya tak mau sebut nama satu. Mungkin Tuan Abdullah kot tak ada kot. Tapi Datuk Ismail Sabri ini, dia tak nak bergaduh dengan orang. Orang pun tak nak bergaduh dengan dia. Ini kelebihan yang perlu kita fahami. Habis kenapa kita yang bawah-bawah nak bergaduh, Dr. Shukri? Kenapa kita tidak memberi ruang kepada dia untuk bekerja, menstabilkan negara dan juga mensejahterakan rakyat? Ini baru 100 hari. Kalau kita semua elok, insya-Allah negara kita lagi elok. Nampak visi dia punya misi itu baru rakyat nampak ni. Sekarang dah baru rakyat nak nampak ni. Setelah 3 tahun kita bergelumang dengan kemelut politik, yang kita pening kepala daripada peringkat atas, istana, pegawai kerajaan, rakyat, semua pening dengan masalah politik ni. Sekarang ni alhamdulillah kita macam tomak ninah politik. Jadi kita berilah ruang kepada Perdana Menteri kita buat kerja. Kan? 100 hari ini penuh liku kalau boleh kita simpulkan begitu, kerana COVID-19 masih lagi belum berakhir dan kita di kemuncak kemelut politik pada masa itu, pada masa beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan selepas itu kita memang lihat segala-galanya semakin reda. Adakah itu satu nasib baik? Mungkin masa itu vaksin dah bermula untuk COVID-19, politik pun dah ada persefahaman yang lebih kuat
antara mana-mana blok, Datuk rasa bagaimana? Sebenarnya mungkin satu kebetulan, dan mungkin juga itu juga kehendak pemimpin politik, rakyat Malaysia serta mendapat nasihat daripada Agong dan Raja-Raja Melayu. Kan? Kita nak berhenti daripada kemelut politik. Semua orang terima pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan beri ruang untuk bekerja bersama-sama kabinetnya. Dan saya suka menasihatkan Datuk Shukri, kalau boleh jangan createkan lagi isu-isu politik yang boleh menimbulkan krisis baru. Kan? Kita tak tahu pilihan raya bila, itu lain cerita, tetapi kita melihat keadaan sekarang. Perdana Menteri kita dengan kabinet nak buat kerja untuk nak stabilkan politik dan mensejahterakan rakyat. Kita jangan wujudkan masalah politik baru, kerana ini akan balik asal. 3 tahun dah kita suffer. Dan sekarang nak rasa seronok sikit. Kan? Pegawai kerajaan pun seronok buat kerja sekarang ni, tahu hala tuju, tahu jelas, nampak. Takkan kita nak buat perkara-perkara yang boleh timbulkan balik. Sebab saya tengok dalam sikit masa ni, dalam sehari dua ni, ada cakap-cakap politik yang boleh menyakitkan hati kawan. Cakap-cakap politik yang mula menggoncang-goncangkan nak goncang-goncangkan balik suasana yang dah elok ni. Saya kalau boleh benda ni cukup lah kan. Cukuplah dulu. Mari pilihan raya umum esok nak lawan. Tapi sekarang ni beri ruang kepada Datuk Seri Ismail Sabri dan juga kabinet dia untuk buat kerja, jaga rakyat, jaga negara. Jadi kita jangan balik pada masalah asal. Itu saya punya harapan lah sebagai veteran UMNO ni. Okey. Dr. Shukri, mungkin yang paling latest yang kita boleh lihat ialah prestasi BN di PRN Melaka yang kelihatannya begitu promising, begitu menjanjikan untuk masa depan yang lebih cerah selepas ini untuk Barisan Nasional. Dan antara perkara yang agak menarik yang kita boleh kaitkan dengan Datuk Seri Ismail Sabri ialah kerana beliau tidak, ini kata salah seorang penalisis politik yang mana melihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri tidak diangkat sebagai figura yang dominan ataupun yang utama untuk BN dalam kempen di PRN Melaka, yang mana ia satu tindakan ataupun strategi yang dilihat bagus kerana ia tidak memangsakan Perdana Menteri. Dan kali pertama mungkin kita melihat kita tidak melihat perkara-perkara seperti orang cakap aset kerajaan diguna ke apa ke, sebab Perdana Menteri tidak dilihat terlibat secara langsung mengetuai PRN Melaka itu sendiri. Mungkin perkara itu boleh Dr. ulas sikit. Yalah, itu satu, saya katakan demokrasi yang profesional ya Datuk, mungkin demokrasi yang profesional ya. Kerana dalam konsep ini kita kena faham bahawa apabila sesuatu jawatan ketua eksekutif itu diisi dengan bergelarnya Perdana Menteri lah, ketua eksekutif kerajaan itu, tidak perlu sampai pegawai kerajaan ini dijadikan sebagai jentera parti. Ya, kebiasaannya lah kalau kita lihat ya, tetapi kita lebihkan kepada kerajaan yang bersifat profesional. Saya fikir itu antara yang dibuat oleh Muhammad Perdana Menteri pun apabila menandatangani persetujuan dengan pemimpin-pemimpin pembangkang ya, mewakili pemimpin di blok kerajaan ya. Jadi kalau dalam konteks ini juga kita melihat dalam pilihan raya Melaka itu sesuatu yang unik berlaku. Sepatutnya Perdana Menteri pun ialah tidak ada poster yang bergambar Perdana Menteri dan sebagainya, atas kedudukan beliau sebagai naib presiden juga ya, bukan sebagai seorang presiden parti ya. Ini keunikan. Jadi dalam konteks itu juga kita lihat pertembungan antara kelompok parti kerajaan dalam blok kerajaan bertembung dengan blok kerajaan dan juga pembangkang. Jadi Barisan Nasional, Perikatan Nasional berada dalam blok kerajaan. Betul. Ya, dan melawan satu gabungan pembangkang iaitu Pakatan Harapan dan juga parti-parti lainlah. Ya, jadi dalam konteks ini kalau Perdana Menteri bersama Barisan Nasional, bersama dengan mana-manalah PN dan sebagainya, maka dia akan kucak-kacirkan sistem di peringkat persekutuan. Jadi ini adalah satu gambaran betapa hemahnya yang Muhammad Perdana Menteri apabila kelihatan tidak aktif. Kerana di situ kita melihat bahawa bukan saja pertembungan antara parti dan parti, tetapi nak menjaga keutuhan dan kedamaian kerajaan tu. Mungkin itu yang perlu mainkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sebagai ikon perdamaian politik. Ya, ini yang paling penting. Ya, sebab seperti mana Datuk sebut sampai boleh chat WhatsApp dan sebagainya. Ini saya fikir salah satu yang berhemah lah Datuk. Bukan senang seorang Perdana Menteri dengan kesibukan masanya. Jadi saya fikir dalam konteks PRN Melaka itu
kita melihat secara umum lah, secara umum, walaupun PN dan BN itu bergeser di Melaka, bergaduh dan sebagainya, berkempen pilihan raya, ya, seolah-olah pembangkang kerajaan membangkang kerajaan, ya, dan juga Pakatan Harapan, ya, dengan ketumbukan serangan dan sebagainya yang dibuat biasalah, tetapi tidak mengganggu gugat urusan harian kerajaan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri itu sendiri. Ini antara blok kerajaan yang bagi saya profesional, bertembung sebagai musuh antara sesama lain di medan pilihan raya, itu sebagai satu eksperimen lah. Dan ini juga cabaran kepada Perdana Menteri itu sendiri. Ya, sebab itu Perdana Menteri ini saya fikir cukup beretika lah dalam konteks itu, ya. Jadi tidak ada pengumuman peruntukan yang berbagai-bagai, ya. Jadi berhemah, kita tak melihat bahawa adanya aduan berhubung penyalahgunaan premis-premis ataupun jentera kerajaan itu sendiri. Jadi saya fikir itu pun Barisan Nasional mampu mencapai kemenangan. 2/3. Itu membuktikan bahawa jentera parti sudah mula belajar untuk memantapkan dirinya dengan jati diri parti itu sendiri. Jadi dalam hal itulah maka kita melihat bahawa ini satu anjakan paradigma style politik baru. Style politik yang lebih profesional. Tidak menekan pentadbir awam untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri mengikut rombongan. Kalau biasa tu mengikut rombongan berkonvoi, ya, bermacam-macam pengarah-pengarah kena turun dalam kempen itu kan. Tetapi dalam konteks ini kita melihat ini satu pembaharuan lah yang saya fikir perlu diteruskan. Kalau pejabat awam nak menyokong parti ini itu sendirilah. Kalau kata nak bersama kerajaan, baguslah. Tetapi kita tak boleh menunjukkan bahawa dalam konteks itu Perdana Menteri seolah-olah menyeru pula. Menyeru semua untuk seperti mana sebelum-sebelum ini. Jadi ini tidak berlaku politik retorik lah di Melaka itu. Jadi sokongan yang genuine di situ kita dapat lihat, dan kita mengharapkan model yang seperti mana Melaka itulah dapat teramal di tempat-tempat lain dan juga di politik nasional itu sendiri. Itu sangat menarik apa yang Dr. Shukri sebutkan, kerana ia seakan-akan benchmark ataupun titik mula kepada era politik matang dan profesional, kerana mereka berseteru di medan pilihan raya dan esoknya mereka kembali secara profesionalnya bersama-sama meneruskan daily business sebagai kerajaan persekutuan. Dan kali pertama juga menerusi PRN Melaka, saya kira media kerajaan terutamanya RTM dan Bernama diberikan arahan ataupun seruan supaya membuka ruang kepada semua blok parti politik, tidak mengira yang mana satu pembangkang ataupun kerajaan dan sebagainya. Itu sangat menarik untuk kami media, ya, dan saya kira untuk semua yang menonton juga. Kita ada pemanggil di talian dan kita akan berehat seketika selepas itu. Tapi sebelum tu kita bersama-sama dengan Encik Mazlan dari Kedah terlebih dahulu. Hello Encik Mazlan. Ya, Assalamualaikum Datuk. Salam. Nak tanya Datuk sikit lah. Sebab apa saya ni nak menyampaikan pesanan rakyat lah. Sebab apa harap-harap kerajaan hari ini lebih elok dari kerajaan semalam. Rajin memantau masalah rakyat di kampung-kampung yang susah rakyat. Karena kita mengundi dah lama sangat dah. Ini zaman Datuk Najib jadi PM tu, kita rakyat dia sebut-sebut hingga sekarang. Bil elektrik bawah RM20 tak kena bayar. Orang kampung sekarang, sebut-sebut. Tapi sekarang RM5 pun kena bayar bil elektrik. Itu minta lah kerajaan hari ini lebih baik daripada kerajaan semalam. Tolong memantaukan masalah rakyat di kampung-kampung mana-mana lah. Itu ya. Okey, baik. Terima kasih Cik Mazlan. Dan kita ada seorang lagi, Datuk Wira Osman dari Melaka, yang merupakan sebenarnya mantan Speaker Dun Melaka di talian. Hello Datuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk Wira, teruskan. Ya, Puan Wan. Sahabat lama saya, Datuk Osman Desa. Sebenarnya seorang lagi, ya, ahli panel kita. Dan ahli panel yang kedua. Ya, Dr. Shukri. Saya nak cerita pasal apa yang dibuat oleh kementerian dalam masa 100 hari. Ada yang tak turun ke bawah. Semalam, 3 hari lepas, saya bercakap dengan Tan Sri Nur Omar live dalam program bicara di TV bernama ni. Bila beritahu dengan menteri, setengah jam lepas tu CEO kepada Bank Rakyat, kerana saya buat aduan ni mengenai Bank Rakyat, dia telefon saya dan tindakan segera sehingga hari ni selesai. Jawabnya menteri tak tahu. Kalau menteri tahu, sekejap selesai masalah. Jadi yang Datuk dengan Ismail Sabri buat ni betul. Cuma menteri kena ambil, macam Tan Sri Nur Omar kemarin. Lepas 3 hari saya bercakap dengan Tan Sri Nur dalam program bicara seperti ini. Kejap lagi CEO dia telefon saya.
Lepas tu pengarah kat sini dah kelang kabut. Tindakan dia orang salah kerana nak saman orang yang tak bayar. Dan ni zaman moratorium, dah tak dapat moratorium, dia nak saman pula. Ini cerita anak saya dengan taskar dia lah. Tapi dah selesai. Bila saya bercakap dengan menteri malam tu, selesai. Alhamdulillah. Tapi ada juga jabatan-jabatan yang mungkin agaknya menteri tak tahu. Saya nak komen sikit PDRM misalnya. Ni ketua polis pun tak tahu, ketua polis negara pun tak tahu. Ada bayaran-bayaran lambat dibuat. Contohnya pemasang kapet di Bukit Aman. Dah dekat setahun dah. Tapi kalau saya bercakap dengan ketua polis negara, mungkin benda tu selesai lah. Jadi KPN tak tahu. Menteri Datuk Hamzah Janaluddin tak tahu. Jadi saya ingat kalau ada pihak polis yang dengar, selesaikan. Menganiaya orang tak setahun, tak bayar. Pasang kapet aja tu dekat Bukit Aman. Kami bukan apa nak minta keluarkan surat penawatan kontrak, kemudian kita nak claim balik pada syarikat yang patut membekalkan kapet ni. Jadi yang tu, yang lain ada tindakan. Bila menteri tahu, jawabnya cepat tindakan diambil. Baik. Terima kasih. Terima kasih Datuk Wira. Osman Desa tahulah. Ya. Satu geng lama saya, 30 lebih tahun. Rakan lama. Okey, baik. Terima kasih Datuk Wira Osman yang menghubungi kita sebentar tadi, dan kita akan berikan ruang untuk panelis kita menjawab soalan-soalan ataupun berikan pandangan berkenaan soalan pemanggil-pemanggil kita selepas ini. Apabila kita kembali semula berehat seketika. Teruskan menonton Ruang Bicara. Baik, kembali semula menerusi Ruang Bicara malam ini. Kita bercakap tentang 100 Hari Perdana Menteri dan perjuangan berterusan yang akan sama-sama kita dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tempuhi untuk masa-masa akan datang. Dan bersama-sama saya dua orang tetamu, Datuk Osman Desa, pengerusi veteran UMNO Malaysia, dan juga Dr. Mat Syukri Shuib, pensyarah kanan hal ehwal dasar, politik ekonomi dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Okey, sebelum kita berhentirat tadi, kita terima panggilan daripada dua penonton kita. Mungkin kita boleh rangkumkan juga dan menjawab perkara ini. Saya kira ia penting. Encik Mazlan tadi menyebut tentang perkara-perkara yang mungkin merupakan hal yang dekat di hati rakyat. Seperti contohnya mungkin tentang bil elektrik, tentang perkara-perkara sebegitu yang rakyat mahukan dan impaknya secara terus akan dapat. Dan juga mungkin berkenaan dengan dasar dan polisi yang dirangka kerajaan, tapi implementasinya itu agak kurang berkesan kerana terlalu banyak lapisan dan peringkat sebagainya. Mungkin Datuk nak komen terlebih dahulu. Okey, yang pertama sekali kita bincang mengenai 100 hari Perdana Menteri kita. Dan bila kita sebut Datuk Seri Ismail Sabri, maka tidak dapat dipisahkan dengan Menteri-Menteri Kabinet. Kerana Perdana Menteri membentuk Menteri Kabinet. Betul. Di bawah Menteri Kabinet ini ada kementerian-kementerian, ada jabatan-jabatan, ada agensi-agensi, dan turun sampai ke kampung-kampung. Pertama, jentera kerajaan itu bergerak. Pegawai kerajaan juga menjalankan tugas dengan baik, melihat rakyat, sampailah kepada ketua kampung di kampung, JKK, ketua kampung di kampung. Semua perlu bergerak. Ini yang Perdana Menteri mengarahkan, semua jentera kerajaan perlu bergerak. Melihat masalah rakyat, selesai masalah rakyat dengan berkesan. Oleh sebab itu, kalau kata Cik Mazlan, terima kasih, katakan isu ada sebut isu bil elektrik dan sebagainya. Saya pun mungkin Dr. Syukri ingat kot, dia ada insentif yang dibuat oleh TNB. Betul. Sekian-sekian banyak kan, tak dikena cas dan sebagainya. Saya tak ingatlah detail dia tu. Sempena dengan COVID ni macam-macam kemudahan yang dibuat oleh agensi termasuk TNB dan sebagainya. Lepas itu begitu juga kalau kita kata Datuk Wira Osman tadi itu memang kawan saya lama. Isu-isu itu agak lebih spesifik sikit, mungkin dapat diselesaikan dengan agensi-agensi berkenaan. Cuma saya nak tegaskan di sini, selain daripada Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita, agensi, kementerian dan sebagainya, maka kita juga sebagai rakyat perlu bekerja, perlu menyokong, perlu bersama menyelesaikan masalah. Misalnya kalau kata isu di kampung, kita sama-sama
Berlaku apa nama kes COVID, PKP baru-baru ni. Sampai yang susah, yang berdarah putih dan sebagainya, kita sama-sama bekerjasama bila keadaan kita bermasalah. Dan kita tidak saja mengharapkan kepada kerajaan. Kalau lambat, kita sama-sama tolong selesaikan. Jadi daripada atas ke bawah, bawah ke atas, maka barulah orang kata masalah dapat diselesaikan. Saya tak mau kadang-kadang kita gantung pada kerajaan saja. Tetapi saya yakin mungkin banyak orang tak tahu. Saya nak ulang balik sekali lagi. Perdana Menteri ni mesyuarat kabinet tiap minggu hari Rabu. Okey. Masa saya dulu dan sekarang pun terus macam tu juga. Sekali-sekala hari Jumaat masa di parlimen. Tiap minggu mesyuarat. Membincangkan masalah negara. Lepas tu balik pos kabinet pula bermesyuarat. Lepas itu kementerian balik mesyuarat, agensi balik mesyuarat dan laksanakan dasar-dasar ataupun arahan mingguan yang dibuat. Maknanya sistem kita bergerak elok. Sistem kerajaan kita yang diterajui oleh ketuanya ialah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Itu cantiknya. Oleh sebab itu segala masalah-masalah yang berlaku, saya pun menaruh harapan supaya di Perdana Menteri sampai ke bawah bertindaklah secara berkesan. Sebab rakyat adalah majikan kita. Kan? Rakyat adalah majikan kita. Sama ada macam Dr. Syuri kata tadi, sama ada petani ke, sama ada nelayan ke, sama ada manu teksi ke, orang Sabah, orang Sarawak, semua rakyat kita. Orang asli pun rakyat kita. Perdana Menteri kata, kalau boleh dengan konsep keluarga Malaysia ini tidak ada seorang pun tertinggal. Kehendak Perdana Menteri ini kita kena realisasikan. Kan? Jadi bila masalah ini dapat selesai bersama secara kolektif, saya yakin kuranglah masalah-masalah. InsyaAllah. Dan kita bercakap kalau bukan terlalu terperinci pada satu-satu isu itu, kalau lebih secara umum kita juga melihat contohnya peningkatan bantuan sara hidup menerusi belanjawan ataupun bajet contohnya yang mungkin boleh digunakan untuk menampung masalah-masalah yang lain. Okey, Doktor mungkin nak kongsikan juga pandangannya berkenaan dengan apa yang telah pun dilalui dan ditangani oleh Perdana Menteri dan barisan kabinet beliau sepanjang 100 hari ini, terutamanya berkaitan dengan COVID-19 ini. Terima kasih Wan. Seperti mana yang kita tahu bahawa keadaan COVID-19 ni masih lagi bersama kita, ya. Apatah lagi kemunculan katakan varian-varian baru dan sebagainya, ya. Apatah lagi dengan kita nak jadikan dia sebagai endemik yang hari ini mungkin agak tertunda sikit, ya, kerana ancaman-ancaman baru. Jadi COVID-19 ini bukan saja memberikan kesusahan kepada rakyat. Ya, kita melihat bahawa betapa deritanya. Saya fikir keputusan untuk melaksanakan PKP dan sebagainya ni bukanlah suatu yang mudah bagi kerajaan untuk membuat keputusan. Ya, apatah lagi dengan penyesuaian semula bajet dan sebagainya, ya. Apatah lagi dengan Datuk pun bagi tahu kepada kita hari Rabu mesyuarat dengan pos kabinet, lagi mesyuarat kabinet, pos kabinet sebagainya. Keputusan harus bersegera. Ya, kerana periuk nasi rakyat itu sentiasa perlu diisi dan terjaga. Ya, kalau kita lihat dalam proses ini juga kita melihat bahawa perkembangan seperti mana dasar-dasar baru yang dibuat. Sebab itu kita katakan proses ini memerlukan keutuhan dasar. Seorang ketua kalau tak berani buat keputusan, macam mana dia pegang jawatan kalau tak berani buat keputusan? Keputusan harus segera. Bukan boleh tertangguh seperti mana yang Datuk ceritakan hari Rabu mesti mesyuarat, lepas tu kemudian pos kabinet dan sebagainya, kemudian penyediaan kertas-kertas mesyuarat kabinet dan sebagainya. Penjawat awam sentiasa kena efisien, kena laju. Ya, kalau kita asyik sebut pengangkutan, ya, kalau kita lihat MRT, kita buat pula kereta api laju high speed train dan sebagainya, kan? Ya, jadi ini semua memerlukan kelajuan dan kepantasan bertindak. Apatah lagi dengan IR 4.0 dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks ini dasar tu, keutuhan dasar, keberanian pemimpin untuk buat keputusan. Sangat penting. Itu sangat menarik kerana saya nak menyentuh tentang sistem, sebab doktor menyebutkan tentang dasar yang bagus, tentang bagaimana penjawat awam, kerajaan, kementerian harus melakukannya dengan baik. Tapi kalau kita melihat dari perspektif bagaimana mungkin kita semua rakyat secara umumnya terlalu bergantung kepada sistem. Kalau lampu isyarat tu mati, doktor,
sesak, tak tahu siapa nak jalan, siapa nak bagi, boleh aksiden dan sebagainya. Itu baru lampu isyarat. Betapa kita bergantung kepada sistem itu. Kalau tidak ada sistem ataupun berlaku gangguan pada sistem itu, kita kacau bilau. Jadi perkara yang sama juga, maksudnya kalau kerajaan bagi rentas negeri, kita kena rentas negeri. Walaupun kita mungkin takut COVID, kita mungkin okey je duduk rumah, tapi seolah-olahnya kalau dah kerajaan bagi tu, kita kena buat. Seolah-olahnya begitu. Jadi kebergantungan rakyat kepada sistem menyebabkan mungkin kerajaan yang merangka sistem itu akan lebih mudah menjadi sasaran. Doktor. Betul lah, institusi dan sistem ini adalah peramalan awal kita sejak sebelum kemerdekaan. Apa sistem yang kita bentuk? Sistem demokrasi. Dalam dia ada monarki pula. Sebab tu kita adakan satu falsafah kita, ideologi kita, iaitu demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Itu induk. Sebab tu kita buat perlembagaan dulu sebelum pembentukan negara. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Itu adalah sistem. Di dalam sistem itu ada institusi. Institusi demokrasi parlimen. Ya, Dewan Undangan Negeri. Kemudian apa lagi yang kita bentuk? Iaitu kedudukan tradisi seperti raja. Bagaimana nak mengawal demokrasi parlimen, raja ni dalam perlembagaan? Jadi sistem dan institusi seperti mana Wan sebutkan mengenai lampu isyarat tu. Ada 3 bahasa dia. Bayangkan lampu isyarat tidak bercakap dengan kita, tetapi dia menggunakan komunikasi dengan kita, iaitu melalui warna tu. Kemudian kalau kita lihat jalan raya, dia ada line putih, line putus-putus, ini boleh memotong, yang tak boleh memotong sebagainya. Ada sistem dia. Siapa nak mengawal? Institusi. Sebab itu kita ada kabinet as institusi, kita ada legislatif, Dewan Perundangan, kita ada judiciary. Ya, ini semua institusi. Sebab itu rakyat juga adalah merupakan satu institusi yang terulung. Sebab itu semua ini dibuat adalah untuk memelihara negara dan kemaslahatan rakyat. Rakyat adalah elemen negara. Kedaulatan negara bergantung pada rakyat. Ya, keutuhan negara bergantung juga kepada rakyat. Sebab itu dalam konteks ini, institusi, keteguhan institusi dan sistem tu kerajaan kena pastikan tidak flip-flop. Ini sekejap dasar, datang menteri ini buat dasar ini. Kemudian dah tukar menteri baru, ini pula rajin bertukar menteri ini. Kan? Kita tak macam dulu. Dulu menteri lama. Kalau kita lihat menteri-menteri yang senior dulu, konsisten. Kita tahu PL dia, personality dia, perangai dia, cara dia. Ya, media pun tahu, kan? Dulu. Sekarang ni datang menteri baru, kadang-kadang nak buat dasar itu, nak buat dasar ini. Sempatkah kita? Dalam konteks COVID ni pula. Jadi sebab itu saya katakan antara keutamaan kerajaan hari ini ialah tolong rakyat, tolong penjawat awam. Iaitu apa dia? Berikan dasar yang konsisten. Tetapi ini ada perubahan Datuk sikit. Saya setuju dengan contohnya pelaksanaan kertas putih. Kemudian kita buat plan induk. Kita buat rancangan Malaysia. Kita ni dalam Malaysia ni kita beruntung kerana kita ada contohnya kita buat sistem kewangan, itu bajet. Tiap-tiap tahun kita tahu apa kerajaan nak buat, apa dasar dia melalui bajet itu. Ya. Kemudian kita ada rancangan 5 tahun, rancangan Malaysia. Kemudian kita ada rancangan jangka panjang. Ya, rancangan jangka panjang, contoh dasar ekonomi baru, wawasan 2020, ya, kemakmuran bersama dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 peringkat yang utama dalam pembangunan negara. Sebab itu rakyat ni pun dia ada pemimpin dia di peringkat kampung halaman. Ya, kita ada GPKK, kemudian kita ada Tok Imam, kita ada juga pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat ni, orang berpengaruh di kawasan. Mereka ini juga perlu dilibat sama dalam konsultasi dasar. Ya, majlis pemerintah kita ada 3 jenis kerajaan. Kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sebab itu contohnya hari ini pembaharuan kena buat dah. Sebab apa? Majlis kerajaan tempatan, PBT, ya, Majlis Bandaraya ke, Dewan Bandaraya ke, ya, perlu melibatkan konsultasi, bukan saja konsultasi awam yang bersikap town hall saja, tetapi perlu melibatkan secara konstruktif. Panggil mereka-mereka ini, pemimpin-pemimpin masyarakat ni, supaya kita dapat dengar masalah secara mikro. Ya, kalau kita tumpukan dasar ni yang akan bagi kesan ialah kepada rakyat tu sendiri. Contohnya hari ini kenaikan baja, harga racun, harga baja. Kita nak tingkatkan produktiviti. Kalau contohnya kita menafikan subsidi terhadap racun, baja dan sebagainya, kononnya kita nak bagi subsidi ke atas produktiviti. Jadi bagaimana pula golongan yang marhain ni nak melaksanakan pertanian, sekiranya input pertanian tu tak diberikan secara menyeluruh. Contoh pula kalau kita lihat hari ini kenaikan kos sara hidup. Kos sara hidup dari segi sayur, barang, kita boleh salahkan mungkin pemborong dan sebagainya. Tapi mungkin daripada dasar kerajaan tu boleh adakan satu
berbagai-bagai alternatif mekanisme. Jadi sebab itulah dari segi contoh gaji, duduk di bandar tapi jadi miskin bandar. Ya, duduk di rumah yang sempit, datang bekerja, balik pula dan sebagainya. Jadi hidup tidak lestari. Tujuan kerajaan terbina adalah untuk menyediakan satu dasar memastikan rakyat hidup dengan lestari. Kalau kita tak dapat tahun ni, saya fikir tak ada masalah tu. Sekurang-kurangnya masalah ini hari ini dapat diatasi beberapa tahun yang akan datang. Rakyat nak tengok paling kurang ada usaha untuk melestarikan hidup rakyat. Daripada susah menjadi senang. Bukan daripada senang, tiba-tiba kita buat dasar bagi susah. Sekarang ni orang duk suruh isi form ini, contohnya apatah lagi dengan COVID sebagainya ini, ya. Contoh kerajaan pula moratorium. Moratorium adalah satu buah fikiran, suatu kelestarian idea yang memaparkan penggunaan dasar yang kita buat pada tahun 97-98. Kita gabungkan bank, gabungkan bank pada waktu itu. Kelihatan kejam lah gabung bank untuk elakkan bankrupt dan mengelakkan pendeposit tidak mendapat balik wang. Seperti mana yang berlaku di negara-negara jiran apabila kejatuhan nilai mata wang dan sebagainya. Ya, jadi digabungkan bank menjadi resilient dan prudent, menjadi kuat. Akhirnya bila COVID ni tak dijangka, kerajaan dah dua pasal boleh bagi moratorium tu. Moratorium apa dia? Pembebasan sementara daripada hutang. Pembebasan sementara ya, daripada hutang. Jadi tak ada non-performing loan. Dulu contohnya kita 6 bulan non-performing loan. Kemudian dibuat dasar, tarik jadi 3 bulan. Kereta ditarik, rumah ditarik dan sebagainya, rakyat jatuh bankrupt. Hari ini kurang-kurangnya setiap tahun 2020, tahun 2021, 6 bulan bebas hutang. Rakyat sempatlah. Bukan mereka boleh menyimpan pun Datuk. Kalau peniaga-peniaga usahawan ni, sekurang-kurangnya mereka nak survive dalam hidup. Jadi dasar-dasar yang inovatif sebeginilah yang harus ditekankan oleh pihak kerajaan dengan kerjasama institusi-institusi sistem supaya hidup rakyat tidak terlalu tertekan. Mungkin tertekan tetapi tidak terlalu. Nah, jadi ini akan mengurangkan kesan-kesan sampingan yang boleh membawa kepada masalah kepada negara ya kemudian hari. Kelihatannya memang banyak kerja yang harus dibuat kerana tu tiap minggu hampir tiap hari nak kena meeting ni. Kita nak bercakap untuk blok terakhir selepas ini, Doktor dan Datuk, mungkin apa yang perlu diberikan penekanan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya untuk masa-masa yang akan datang selepas 100 hari ini, ya, dan mungkin apa yang paling menarik pada pandangan Datuk dan Doktor sepanjang 100 hari, buah fikiran ataupun apa yang dihasilkan oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Ya, apabila kita kembali semula, tapi sekarang kita berehat seketika. Teruskan menonton Ruang Bicara. Kembali sebelum menerusi 100 hari Perdana Menteri perjuangan berterusan dalam Ruang Bicara malam ini, Datuk Usman Desa, pengerusi veteran UMNO Malaysia, dan juga Dr. Mat Syukri Shuib, pensyarah kanan UUM, bersama-sama dengan kita malam ini. Baik, Datuk, sepanjang 100 hari ini, apa yang Datuk rasa paling menarik, paling orang kata outstanding yang dilakukan ataupun dihasilkan oleh kabinet ini? Terima kasih Wan, Dr. Syukri dan semua yang menonton. Secara ringkas, yang pertama sekali, tomak ninah politik. Tomak ninah politik, kestabilan politik. Bila PM kita menjadi PM, kita lihat polemik politik ini dapat kita stabilkan. Kalau di parlimen itu, ya, wujudnya pembangkangan yang sihat.
transformasi baru yang dibuat perjanjian dengan kerajaan, dengan PH dan sebagainya, dari segi peruntukan, semua segi. Ini adalah satu perkara baru untuk menstabilkan dari segi politik. Pembangkang yang sihat akan mewujudkan kerajaan yang sihat. Bukan pembangkang yang kalang kabut. Jadi sekarang ni pembangkang pun alhamdulillah sampai di ujung dengan ketua pembangkang punya ada peruntukan dan sebagainya. Maka sebab itu kita tengok bajet 2022 dapat diluluskan dengan baik. Kalau bajet ni tak lulus, pening kepala kerajaan dan rakyat untuk nak belanja tahun depan. Dengan mudah lulus. Lepas tu rancangan Malaysia 12 dan beberapa program dapat dibuat. Okey, satu lagi, Perdana Menteri bila memperkenalkan konsep keluarga Malaysia, ini tak payah kita cakap banyak lah, maknanya rakyat Malaysia adalah keluarga. Tak kira dia etnik apa, bangsa apa, orang Sabah, orang Sarawak, semua keluarga Malaysia tidak akan tertinggal. Ya, keluarga Malaysia. Jadi konsep keluarga Malaysia ini boleh diterjemahkan untuk menstabilkan keadaan sosial dalam masyarakat kita, dalam rakyat kita, sesama rakyat kita. Baru semalam kot dilancarkan dasar perpaduan negara. Dasar perpaduan negara. Benda-benda ni semua boleh buat. Bukan pasal apa? Pasal politik kita stabil. Perdana Menteri boleh dengan kabinet dia merancang untuk membuat sesuatu. Tadi Doktor sebut tadi, dari segi struktur kita yang dah cukup baik, kemudian sistem kita dah cukup baik. Tapi kalau politik tak stabil, macam mana kita nak buat? Kita dapat selesai masalah COVID, bukanlah selesai lagi, tetapi daripada 10, 20 ribu sampai ke 4 ribu, 5 ribu kes baru satu hari, itu pun tahap 1, tahap 2. Ini adalah satu pencapaian yang baik. Kan? Dari segi kesihatan, dari segi penyakit yang membimbangkan rakyat sekarang ini. Kemudian sekarang ini dari segi ekonomi pun nampak alhamdulillah rakyat boleh buat kerja. Cuma perkara yang penting macam mana Datuk Shukri sebut tadi, dari segi masalah rakyat, dari segi ekonomi, masalah rakyat, kos sara hidup, kenaikan barang-barang, ini mungkin akan datang perlu ada satu dasar yang jelas, satu pelaksanaan yang akan diambil, satu kita katakan monitoring ataupun nak monitor perkara-perkara ni. Isu kita kata isu sayur, isu ayam, kerjaan duk marah. Esok dia orang kata ni BN lah ni, barang naik. Isu ni akan berbangkit semula. Sedangkan perkara ini okey, yang pertama orang tahu tergujuh ni, ikan pun tak ada, mahal. Kemudian hujan, petani tak boleh ke laut dan sebagainya. Tapi kita kena ingat komoditi naik. Kelapa sawit naik, getah naik, kan? Komoditi naik. Oleh sebab itu benda-benda ini kerajaan, kementerian dan agensi kena lihat betul-betul supaya rakyat tak susah dan tak terkesan. Rakyat memang terkesan dengan COVID. Lepas tu ni barang-barang naik pula ni, tiba-tiba ni meletup. Ya? Kacang beni beli RM8 jual sampai RM12. Ayam dah seekor 30 lebih dah. RM30 lebih. Dulu RM14 je. Jadi benda-benda ni bunyi simple. Tapi terkesan pada rakyat. Saya mengharapkan ialah Perdana Menteri dah arah dah supaya pantau semua benda-benda ni. Jadi kementerian dan agensi pantaulah sungguh-sungguh supaya rakyat tak susah. Dan rakyat tak susah. Jadi itulah harapan saya. Ya? Apa yang Datuk sebutkan berkenaan dengan keluarga Malaysia itu juga saya kira perkara yang penting dalam 100 hari ini. Kerana sedar tidak sedar, ia seakan-akan subliminal message yang kita tidak sedar, tapi ia memberikan semangat yang berbeza. Kalau kita lihat contohnya Wawasan 2020, semasa itu semua orang beria-ria nak mengejarkan kejayaan, kemajuan, kerana itu hasratnya. Semasa satu Malaysia pun begitu, kita merasa kita semua satu. Dan kali ini sekurang-kurangnya kita lihat anak orang, kita rasa macam ni anak kita juga ni, macam itulah. Dan mungkin untuk Dr. Shukri, bagaimana untuk 100 hari ini yang paling menarik untuk Doktor? Ya, seperti mana yang kita sebutkan ialah kestabilan. Itu yang paling utama, kestabilan tu. Kalau kita tak stabil, apa saja keputusan tidak dapat dibuat. Ya, asyik berpolitik, ya, berpolemik, ya. Rakyat telah memilih wakil rakyat, tetapi wakil rakyat asyik berpolemik, ya, rebutan. Tetapi dalam konteks ini yang Perdana Menteri ini mampu meredakan sedikitlah
dengan inisiatif-inisiatif profesional antara kerajaan yang profesional dengan pembangkang profesional. Pembangkang pun harus menjadi konstruktif. Mereka bukan membangkang melulu, membangkang dengan fakta dan juga alternatif. Kalau kesilapan dasar, apa dasar itu perlu untuk ditambah baik. Saya fikir kalau begini dibuat, dan kerajaan pun saya fikir terbuka untuk berbincang dengan pihak pembangkang sebelum sesuatu rang undang-undang itu dibawa, sehingga bajet pun bajet dibincang bersama dengan pihak pembangkang. Jadi ini salah satu musyawarah yang baik yang diamalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pentadbiran ini. Jadi saya fikir ini perlu berterusan. Dalam konteks ini juga kita fikir keluarga Malaysia ini yang paling penting ialah kesepaduan kaum. Jangan ada lagi contohnya kita melihat ada etnik tertentu, kaum tertentu yang tidak boleh bercakap bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 152 itu bahasa perlembagaan. Tapi malangnya ada yang tidak boleh bertutur dalam bahasa nasional. Ini masalah kita dari segi sosiologi. Kemudian kita melihat bahawa dalam aspek perniagaan, jangan monokaum. Satu kaum mendominasi satu aspek ekonomi. Ia juga akan mengganggu gugat kestabilan dan keutuhan negara. Jadi kecurigaan nak mengurangkanlah dari segi aspek kaum dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu perpaduan, perdamaian, ini adalah keutamaan. Selain daripada itu juga kita melihat bahawa kelestarian untuk pentadbiran. Janganlah contohnya kita melihat bahawa ada contohnya cadangan, gugatan atas pentadbiran awam, asyik-asyik nak menyalahkan pentadbiran awam. Sekurang-kurangnya pentadbiran awam ni telah berjaya membantu Malaysia untuk kekal progresif sejak daripada sebelum kemerdekaan, kalau kita ambil pada 31 Ogos 57 hingga sekarang. Negara kita melaksanakan dasar yang begitu proaktif. Kalau tidak, masakan negara kita menjadi tumpuan. Dan sehingga berkembang, sehingga pada satu tahap di mana kita melihat bahawa perbezaan sewaktu kemerdekaan sehingga kini, 60 tahun lebih, ekonomi kita berkembang. Dan kehidupan rakyat bertambah baik. Masalah itu sentiasa wujud, kita faham. Tetapi janganlah sampai sistem itu kelihatan seolah-olah kita menafikan kewujudan sistem dan institusi itu. Peranan kerajaan ni sebenarnya penting kepada negara. Macam contoh saya pun mendapat peluang pengajian hingga keluar negara sebagainya, sehingga ke tahap PhD sebagainya atas jasa negara juga. Jadi kita timbal balik dalam konteks itu. Jadi dalam konteks inilah kita menyebabkan dasar yang proaktif untuk membantu rakyat itu. Kebajikan itu, saya fikir ini satu keutamaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya. Jadi bukan senang seperti mana yang saya sebutkan, ialah untuk Perdana Menteri melantik kabinet pun bukan senang tu. Datuk pun duduk ada dalam sistem lama pelantikan menteri kabinet dengan proses bargainingnya, tetapi Perdana Menteri berjaya menyelesaikan. Apatah lagi puzzle yang begitu kompleks. Ada komposisi parti-parti politik yang berbeza-beza dengan arus perjuangan yang berbeza-beza. Jadi ini berjaya diselesaikan oleh Perdana Menteri dan pembentukan kabinet berjaya dibuat dengan begitu lestari. Jadi saya fikir kerja-kerja di antara kabinet dan juga pentadbir awam itu, PTD dan sebagainya ni perlu berterusan. Jadi ini antara fokus yang patut saya fikir di kelestarian antara Perdana Menteri, Menteri Kabinet, kerajaan dan juga pentadbir ni, pentadbir awam. Sebab saya sukan ke pentadbir awam ni, tolong tengok pentadbir awam. Sebab pentadbir awam ni bukan ahli perniagaan korporat. Mereka memerlukan perlindungan daripada kerajaan dari segi insentif pegajian contohnya. Pencen. Ini pencen jadi jatuh miskin. Jadi kita tak nak begitu. Jadi dasar yang proaktif, progresif untuk membantu jentera kerajaan itu untuk berkhidmat kepada rakyat dengan lebih selesa. Saya fikir ini perlu keutamaan. Okey. Datuk ada apa-apa nak tambah Dua untuk secara ringkas. Secara ringkas. Yang pertama, bila Perdana Menteri bekerja, maka kalau dapat menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri juga bekerja dengan lebih hebat lagi lah. Hari itu ni masa PKP mungkin tak boleh ni. Sekarang mana boleh turun, mana boleh tengok masalah rakyat, tolong settlekan. Ini masa bekerja, bukan masa kalau orang kampung kata lenggang mak lima. Tak betul. Jadi kalau tak, kita kena belajar. Makna semua orang belajar. Nak kena buat seremoni dulu kot baru turun. Itu harapan saya. Yang kedua, ini manifesto Melaka baru ni. Kestabilan
politik dan kesejahteraan rakyat. Ini penting. Ya. Ini penting, perlu diteruskan. Ya. Nak stabilkan politik dan baru kita dapat beri kesejahteraan kepada rakyat. Ini kerja besar. Ya. Banyak benda kalau kita sinarai kan doktor kan nak buat kan. Dua benda tu saya mengharapkan. Baik. Sempena dengan 100 hari perkhidmatan Kabinet Kerajaan Persekutuan yang diketuai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, telah dilancarkan juga aspirasi keluarga Malaysia 100 hari yang mana 31 kementerian perlu membentangkan dan mempersembahkan kepada rakyat apa yang telah mereka buat untuk rakyat nilai dan hakimi. Jadi itu antara inisiatifnya. Terima kasih kita ucapkan Datuk Osman Desa, Pengerusi Veteran UMNO Malaysia, dan juga Dr. Mat Syukri Shuib, Pensyarah Kanan UUM, bersama-sama dengan kita bercakap tentang 100 hari Perdana Menteri Perjuangan Berterusan. Terima kasih juga untuk anda yang setia bersama-sama kami di Bernama TV. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.